Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil hadil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimukumullah. Alhamdulillah, kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala berhak dan layak untuk diberikan puji-pujian. Kita juga melafazkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah pada pagi ini di atas pertemuan kita buat siri yang ke-25 dalam keadaan kita banyak perkara yang perlu kita lakukan. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan petunjuk dan juga taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih kita untuk kita bersama-sama dalam tempoh 1 jam atau 1 jam setuku atau 1 jam setengah ini untuk kita mengambil manfaat, kita mengambil faedah, mengambil pengajaran daripada surah Al-Kahfi, yang mana kita pada pagi ini akan memberikan tumpuan kepada ayat 42, ayat nombor 43 dan ayat nombor 44 dalam suratul Al-Kahfi. Ayat 42, 43 sehingga ayat nombor 44 ini sebenarnya adalah berkaitan dengan kisah dua orang sahabat yang seorang lelaki itu dia beriman tetapi dia miskin, berkawan dengan seorang kawan yang ia memiliki kekayaan. Dia digelar pemilik kepada 2 kebun, namun begitu dia adalah seorang yang kafir. Sebelum kita pergi kepada ayat 42 sehingga ayat nombor 44, yang mana ayat 42 hingga 44 ini adalah penamat kepada kisah dua sahabat ini. Kerana kisah dua sahabat ini ia berada pada ayat 32 sehingga ayat nombor 24. Sebelum kita pergi kepada sambungan ayat 42, pada minggu lepas, ya, pada siri yang ke-24, kita telah membincangkan tentang tindakan selepas kita mentadabbur ayat-ayat yang telah dibincangkan pada minggu lalu, iaitu ada 2 tindakan yang perlu kita ambil hasil daripada kita mentadabbur pada siri yang lepas. Yang pertama dicadangkan, tindakannya adalah kita sentiasa menyandarkan segala urusan, segala perkara yang berlaku di alam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tindakan pertama ini adalah berkaitan dengan perkataan ataupun nasihat seorang yang beriman kepada sahabatnya yang seorang lagi, iaitu dari sudut perkataan kita rujuk kepada perkataan
pada ayat nombor 39 pada perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim masya Allah. Jadi pada ayat 39 adanya perkataan masya Allah. Apa maknanya? Iaitu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Okay. Daripada ayat ini kita menjadikan teladan yang kita nak ambil bahawasanya setiap perkara, kejadian yang berlaku di alam ini semuanya adalah di atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, kita mencadangkan tindakan yang perlu kita ambil adalah kita kena berpegang, kita kena meyakini bahawasanya setiap perkara yang berlaku di alam ini adalah berlaku dengan izin, dengan kehendak Allah. Jadi apabila semua itu berlaku atas kehendak Allah, maka kita kena sentiasa dalam hati kita, dalam pemikiran kita, dalam kita berkata-kata, dalam kita bertindak, sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita telah ulas tindakan pertama ini. Kemudian tindakan yang kedua adalah memperbanyakkan mengucap perkataan hauqalah. Tindakan kedua ini juga berdasarkan kepada ayat nombor 39, iaitu lelaki yang beriman itu dipesan dekat kawan dia, kalau kamu takjub melihat kebun kamu yang subur, apabila kamu takjub, kamu kagum, maka hendaklah kamu menyandarkan kebun itu kepada kehendak Allah. Masya Allah. Lepas tu disambung, la quwwata illa billah. Jadi perkataan la quwwata illa billah dikaitkan dengan kalimah hauqalah. Oleh kerana itu, kita mencadangkan setelah kita selesai belajar tafsir dan tadabbur surah Al-Kahfi, maka kita hendaklah memperbanyakkan mengucapkan zikir yang berbentuk la haula wala quwwata illa billah. Dalam masa yang sama, ucapan hauqalah ini kita ucapkan apabila kita merasa takjub dan kagum dengan harta, dengan apa sahaja yang ada pada kita, yang ada pada orang lain, kita merasa kagum dan takjub, maka kita sandarkan semua itu kepada Allah dengan kita melafazkan kalimah Masya Allah la quwwata illa billah. Selain daripada kita kagum, maknanya kalau kita tak nampak perkara yang kita kagum, kita dikehendaki sentiasa memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Sekejap ya. Kejap ya. Memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Okey. Kejap. Nota minggu lepas. Kejap ya. Kejap. Izinkan saya mencari nota saya satu lagi. Sekejap Okey. Sebelum tu, suara saya dapat didengari dengan baik atau bagaimana tuan-tuan? Jelas Ustaz. Okey. Nota untuk pagi ni dapat tak? Dapat. Dapat. Okey. Nota siri 24 seperti tiada di dalam dekat Google Drive. Ada tak nota untuk siri minggu lepas? Ada tak?
Dekat, Minggu lepas 23 kan Ustaz? Siri 23 tajuk dia. oh iyalah, 24 tadi dia macam sikit. 24 tak 21, ada ya. 23, 25. Oh 20, oh maknanya minggu ni 24 lah. Bukan 25 lah. Bukan, dia ada nota 24, siri 24 tak ada ya. Sekejap ya. Izinkan saya mencari nota yang lepas sekejap. Sekejap ya. Okay. Cancel sekejap saja. Beri saya sedikit waktu untuk mencari nota yang lepas. Okey. Yang minggu lepas saya ada ulas tentang la haula wala, ada kan? Ada Ustaz? Ada. Sekejap ya. Sekejap ya. Sebab saya tukar laptop ni, jadi laptop yang saya guna buat nota tu dia tak elok dia dari sudut yang ni. Jadi saya tukar laptop satu baru dan satu lagi. Sekejap ya. Saya mencari nota yang pada minggu lepas. Sekejap ya. Okay. Dalam folder ada tak ulasan kalimah la haula wala quwwata illa billah? Kejap ya. Mohon beri saya sedikit waktu. Nota 23 tu Ustaz, ada perbahasan mengenai la haula wala. Ayat Apa dia? 39. Ayat 39. Tapi siri 23 Ustaz. Siri 23. Yalah, okey, yalah, kejap. Okey, ada sekejap. Kejap. Maaf sopan ya, saya tak perasan. Okey, kejap. Siri 23. Okey, kejap. Oh iyalah. 23 ya. Yang minggu lepas siri 23 ke nota 23? Siri 24, rasanya nota 23. Dia guna nota yang sama. Ya, betul. Sepatutnya betul lah, maksudnya maksud dia hari ini memang siri ke-24, kelas kita yang ke-24, tetapi kita menggunakan nota yang tertera siri 23 kan. Okey. Jadi kita tengok balik. Okey. Kat sini kita belajar. Okey. Okey. Dekat sini. Maafkan, tadi nota yang saya bagi tu nota yang sampai dekat situ saja ya. Ada tak nota yang saya bagi yang ini? Ada tak sebagai nota yang dia sampai dekat mana Firaun tu ya? Sampai ayat berapa? Dia sampai sini je ya. Sekejap ya. Nota ni sangat membantu. Okey. Okey, saya bagi sampai slide pasal Qorun kan? Betul tak? Jawapan balas Qorun. Itu je ke? Untuk siri berapa Ustaz? Tak, siri 24 yang minggu lepas. Yang minggu lepas, nota sampai mana? Nota. Sampai sini lah Ustaz, sampai Al-Qasas 78 ni. Ya, Oh. Ya, Oh. Al-Qasas. Dia guna siri 23 punya nota. Okey, tak apa. Oh, saya tak bagi nota yang ni ya. Maafkan saya. Saya ada nota saya ada bagi minggu lepas. Oh, tak apa. Cuba tengok dekat sini. Okey. Yang ni tak ada ya? Dia sampai dekat sini saja kan? Jawapan balas Qorun kepada orang menegur ya? Ya Ustaz. Okey, tak apa.
patutlah saya tengok. Dia sepatutnya saya ada buat nota CD 24 minggu lepas tu. Okey, tapi saya tak bagi yang ni. Saya tak bagi yang ni. Okey, tak apa. Catat, nanti saya beri selepas kelas ya. Tuan-tuan perempuan ya. Okey. Next. Jadi kita nak kukuhkan lagi tentang di sebalik ucapan la haula wala quwwata illa billah. Okey. Dalam ayat Quran tu dia tidak ada perkataan la haula. Ya, dia terus perkataan wala masya Allah la quwwata illa billah. Jadi sebab dia ada perkataan masya Allah la quwwata illa billah. Jadi masya Allah ini la quwwata illa billah itu digunakan, diamalkan oleh para ulama ketika mana melihat sesuatu yang kita takjub, yang ada pada diri kita, yang ada pada apa yang kita lihat. So kita ucap masya Allah la quwwata illa billah. Okay. Namun begitu, secara umumnya kita memang digalakkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Okey. Ini sebagaimana yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Pesanan ini telah dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tak silap saya namanya Abu Hurairah. Wallahu alam, sahabat ni saya tak berapa ingat sahabat ni siapa, tapi ada satu sahabat tu dia kata kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepadaku supaya banyak mengucapkan kalimah la haula wala quwwata illa billah. Okey. Kalimah la haula wala quwwata illa billah bermakna tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah. Maknanya kalau Allah tak izin, kalau Allah tak beri, kita tidak ada daya. Kalau Allah tidak izin, kalau Allah tidak beri, kita tidak akan ada kekuatan. Jadi ucapan ini disuruh oleh Nabi kepada sahabat ini supaya memperbanyakkan an-akuthir, memperbanyakkan. Kenapa? Kerana sesungguhnya ia adalah salah satu harta simpanan yang sangat berharga di syurga. Okey, yang ni saya dikupas tak minggu lepas? Ada kupas tak pada minggu lepas? Ada. Ada kan? Saya dah sebutkan serba sedikit maklumat ni. Okey. Jadi ucapan la haula wala quwwata illa billah ini kenapa ia mendapat pahala yang banyak, seperti mana kalau dalam syurga tu ada satu ganjaran yang Allah simpan umpama perbendaraan yang sangat berharga pada ucapan la haula wala quwwata illa billah tu. Jadi kita kena baca apa ulasan Al-Imam An-Nawawi. Kerana dalam kalimah hauqalah tu, kalimah la haula wala quwwata illa billah itu, dia adalah ucapan yang kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah sehingga kita mengatakan kita tak akan ada daya, kita tak akan ada upaya, kita tak akan ada kekuatan, melainkan Allah yang beri upaya dan kekuatan itu. Okay. Kemudian kita berhenti dekat ucapan Nawawi. Tetapi kita belum lagi masuk kepada apakah makna sebenar yang lebih terperinci pada pengertian ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kita perlu belajar makna ucapan ni supaya apa? Supaya kita dapat lagi memahami mengapa lelaki yang beriman tu dia pesan dekat kawan dia
Kalau kau takjub sangat pada kebun engkau perlu ucap kalimah hauqalah tadi tu. Okey. Nota ni sebenarnya, maklumat ini sesiapa yang ada mempunyai nota 62 amalan pembuka pintu syurga, boleh dapatkan maklumat ini. Ada dalam nota 62 amal pembuka pintu syurga, memang kita ada masukkan salah satu daripada amalan yang boleh membawa kita masuk ke syurga adalah dengan memperbanyakkan kalimah la haula wala quwwata illa billah. Dan dalam nota itu ada dinyatakan apa pengertian ucapan la haula wala quwwata illa billah. Maklumat yang sama saja saya lampirkan semula di dalam tadabbur suratul Al-Kahfi. Kalau ada yang bertanya macam mana nak dapatkan nota tersebut, maka langkah pertama seringkali saya ingatkan, tolong tuan-tuan join, berada di dalam Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Apabila masuk dekat Telegram tu, tuan-tuan akan mendapati ada senarai link, senarai nota-nota majlis ilmu kuliah yang disampaikan oleh tenaga pengajar di Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi tengok dekat nota tersebut dan dekat link tersebut, maka akan dapati nota yang seperti yang saya paparkan. Sebab tu saya sangat menggalakkan, kalau tak ada Telegram, kejap ya, saya nak tutup WhatsApp, dia mengganggu bunyi. Kejap ya. Dia kadang-kadang kalau kita buka WhatsApp sambil ni, dia banyak sangat ada WhatsApp kan. Okey, kejap okey. Kejap. Okey. Saya tunjukkan link sekejap. Saya minta kalau jasa baik, siapa-siapa yang boleh bantu, tolong letakkan di ruangan komen FB ataupun di ruangan chat Akademi Zoom ni link untuk Telegram. Dapatkan maklumat di situ. Lepas tu tolong letakkan juga link yang lebih khusus kepada nak dapatkan nota ni. Okey. Jadi kita tengok apa makna la haula wala quwwata illa billah. Okey. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata, makna la haula ni maknanya apa? An ma'siyatillahi illa bi'ismatihi. Kalau kita duk kata tiada daya, apa makna tiada daya? Makna tiada daya, makna la haula, makna dia apa? Maknanya tiada daya untuk menghindari perbuatan maksiat kepada Allah, melainkan dengan Allah menjaga kita. Itulah makna la haula. Jadi kalau kita berzikir, jangan hafal je. Jangan duk sebut la haula, la haula, la haula. Tetapi kita tidak memahami apa makna la haula. Jadi zikir yang terbaik mesti dihayati, difahami. Jadi lepas ni kalau ditanya, apa makna ucapan la haula? Maka kita kata perkataan la haula merujuk kepada kita mengatakan kita tidak boleh mengelakkan diri daripada buat maksiat kalau Allah Ta'ala tak jaga diri kita. Okay. Makna wala quwwata, apa makna pula dan tiada upaya ataupun tiada kekuatan? Apa makna wala quwwata? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Makna wala quwwata, maknanya apa? Wala quwwata ala ta'atihi illa bima'unatihi. Makna tiada kekuatan, bermaksud tiada kekuatan nak buat ketaatan, melainkan Allah memberikan kita kekuatan. Okey, boleh faham? Boleh jelas? Maknanya begini. Okey, kena pegang, kena faham baik-baik. Jika kita mengatakan la haula, ia merujuk kepada perbuatan maksiat. Apabila kita kata perkataan wala quwwata, perkataan wala quwwata, ia ada kaitan dengan ketaatan. Okey. Nak elak maksiat, kita tak akan ada kemampuan kalau Allah tak jaga kita. Kita juga tak boleh nak buat ketaatan, nak buat pahala, nak buat kebaikan kalau Allah tak bagi kita kekuatan. Jadi dua situasi tersebut yang boleh bantu kita, yang boleh tolong kita Allah je. Allah je boleh tolong. Kita ni tahu kadang-kadang mengumpat ni tak boleh, contoh haram. Tapi nak jaga mulut ni, ya Allah, daripada tak mengatur orang. Kalau tak cerita pasal orang ni, kita tahu kita dah belajar banyak kali dah. Cerita pasal orang ni berdosa, tak boleh. Tapi mulut kita ni nak jaga daripada cerita pasal orang lain ni. Ya Allah, susah nak jaga. Maka Allah je yang boleh jaga kita tu. Itu maksud di sebalik ucapan la haula. Manakala kita tak boleh nak buat kekuatan. Contohnya macam ni. Depan mata kita ni ada Quran tak? Dekat handphone kita tu ada Quran tak? Ada apps Al-Quran kan? Tetapi kita nak buka aplikasi yang nak baca Quran ni, ya Allah, tak sekuat kita nak baca WhatsApp, tak sekuat kita seperti kita nak tengok media sosial, nak buka FB. Betul tak? Waktu buka FB tu, waktu kita nak buka, nak baca WhatsApp ni, nak tengok orang kata apa, itu kita senang je nak buat. Tetapi nak buka Quran depan mata ni, ya Allah, beratnya rasa. Berat itulah kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi kesimpulan dia adalah apabila kita ucap la haula wala quwwata illa billah, kita telah minta bantuan daripada Allah, kita minta kekuatan kepada Allah, sama ada kekuatan itu untuk jauhi daripada maksiat ataupun kekuatan itu adalah untuk kita buat ketaatan. Itulah makna pengertian di sebalik kalimah la haula wala quwwata illa billah. Kalau nak lebih jelas lagi, kita ambil contoh macam ni. Okey, mengapa? Okey, apabila muazzin, apabila Bilal dia azan, ketika dia mengatakan hayya 'alas solah, marilah mengerjakan solat. Betul tak? Kan dia panggil kita solat. Dia panggil solat tu nak panggil solat berjamaah, panggil untuk solat. Ataupun dia ingatkan kita supaya solat. Kenapa kita diajar oleh Nabi SAW untuk menjawab balik la haula wala quwwata illa billah? Ketika muazzin mengatakan hayya 'alal falah, marilah kita menuju kejayaan, kan? Kenapa kita kata la haula wala quwwata illa billah? Selama ini kita cuma kata lah sebab Nabi ajar macam tu je. Betul lah tu Nabi ajar. Tetapi apakah di sebalik hikmah kita mengucapkan kalimah apabila hayya 'alas solah, kita kata tiada daya, tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Kenapa kita sebut macam tu? Nak memberikan erti kepada kita bahawasanya
Walaupun kita tahu solat tu dah masuk, walaupun masjid tu dekat dengan rumah kita, kita ada kenderaan, kita ada masa boleh pergi, kita sihat boleh pergi. Tetapi nak menggerakkan kaki kita, nak beri kekuatan, nak pergi solat berjamaah tu, kalau Allah tak bagi kekuatan, tak mampu kita. Macam tu juga nak solat, betul tak? Oleh kerana itulah Nabi ajar kita di sebalik ucapan la haula wala quwata illa billah. Di sebalik pemahaman seperti ini, kita mendapat juga hikmah kenapa lelaki yang beriman tadi dia cakap dekat kawan dia tu pada ayat 39, kalau kau masuk ke dalam kebun engkau tengok kebun engkau subur, engkau tengok kebun engkau ni penuh dengan tanam-tanaman, buah-buahan dan sebagainya, engkau kena sandarkan kepada Allah. Lepas tu kau kena kata la quwata illa billah, nak menunjukkan bahawasanya tidak ada orang yang mampu menghidupkan kebun-kebun, menyuburkan kebun-kebun, mengeluarkan hasil kebun-kebun itu kalau bukan daripada Allah. Oleh kerana itulah ucapan la haula wala quwata illa billah merupakan ucapan yang boleh bawa masuk kita ke dalam syurga. Lepas tu apabila masuk syurga, Allah memberikan pahala yang sangat special di dalam syurga, sehingga Nabi mengatakan pahala itu umpama perbendaharaan di dalam syurga. Kerana ucapan la haula wala quwata illa billah. Dapat makna yang pertama. Hasil daripada kita belajar, kita tadabbur suratul Kahfi. Kita ambil satu lagi makna. Satu lagi makna, la haula wala quwata illa billah, makna yang kedua dikaitkan dengan keburukan, dikaitkan dengan kebaikan. Ini makna kedua. Ingat mudah je. Kata kunci dia adalah keburukan, kebaikan. Keburukan tu penyakit ke, benda yang bahaya ke, itu dipanggil keburukan. Kalau kebaikan tu macam kesihatan, itu semua kebaikan. Ini pengertian yang kedua. Jadi di sebalik kita mengucap, selalu memperbanyakkan ucapan la haula wala quwata illa billah, dia berkait rapat dengan apa? Tiada daya fi daf'i syarri, untuk menghilangkan, mengelakkan keburukan, wala quwata fi tahsili khairin illa billah, dan tiada kekuatan, tiada upaya untuk mendapat kebaikan kecuali dengan izin Allah. Jelas tak? Boleh faham tak? Maknanya, kenapa Nabi SAW suruh sahabat tadi banyakkanlah mengucap la haula wala quwata illa billah. Dari sudut yang kedua, pengertian kedua, dikaitkan dengan kita semua tidak boleh nak lari, nak hindari keburukan kalau Allah tak izinkan. Contoh yang paling dekat dengan kita, kita sekarang berhadapan dengan satu varian baru, kan? Kita semua sedia maklum dah sekarang. Dah ada dah satu varian yang lebih kuat daripada varian sebelum ini. Seperti yang kita baca. Kita takut tu sebagai manusia, kita takut. Tetapi kita kan ada Allah. Makhluk itu kan dari Allah. Mengapa kita tak berlindung kepada Allah? Kenapa kita tak minta pertahanan? Kita dari sudut dunianya, betul, kita kena ambil vaksin. Siapa yang dapat ambil dos penggalak, ambil dos penggalak.
Kan? Untuk bagi kita imuniti, nak kuatkan kita. Tetapi kita ada satu ucapan, satu zikir yang dia seolah-olah bagi imuniti kepada kita, iaitu adalah daripada kita mengatakan, kita kata pada Allah, ya Allah, aku tak ada daya nak elak keburukan. Keburukan tu macam penyakit ke dan sebagainya. Maknanya kita kata, ya Allah, aku tak boleh nak elak daripada wabak tu. Dan aku tak ada kekuatan untuk apa? Untuk dapat kebaikan. Contoh kita, aku tak boleh nak sihat ni. Kan? Aku tak boleh pastikan aku ni selalu negatif terhadap wabak itu. Melainkan dengan izin engkau. Jadi kita seorang Muslim, orang yang beriman, jangan kita hanya berpada dengan usaha ikhtiar yang kita yang usahakan. Itu memang tak boleh kita lari. Sebab itu adalah asbab kepada usaha. Tetapi orang beriman, kita ada satu usaha yang lain, iaitu dengan kita memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Sebab itu kita telah sesiapa yang pernah mengikuti pengisian, tajuknya adalah zikir-zikir pelindung, salah satunya adalah ucapan kalimah hauqalah. Kerana ucapan kalimah hauqalah adalah kalimah yang dikaitkan dengan nak elak keburukan dan nak dapat kebaikan. Hanya Allah sahaja yang boleh jauhkan kita ke mana-mana keburukan dan beri kepada kita keselamatan, kesihatan, kebaikan. Jadi kita kempen kepada semua, ambil vaksin, okey, dan amalkan zikir ini. Okey, jelas tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian. Okey. Kemudian kita nak pergi kepada tajuk. Saya tak ulas panjang sebenarnya sebab maklumat ini pernah disampaikan pada modul yang lain, tapi tak apa. Sebab mungkin ada di kalangan kita yang tak pernah ikuti pengisian tajuk 62 amal pembuka pintu syurga. Tapi pagi ni saya kongsi secara ringkas saja. Okey. Bila di antara waktu yang kita digalakkan mengucapkan kalimah la haula wala quwwata illa billah. Seperti saya kata tadi, kalimah ini dia umpama kalimah apa? Kalimah pelindung kita. Okey. Jadi salah satunya adalah situasinya ketika kita keluar daripada rumah. Keluar saja daripada rumah, kita membaca seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi yang ajar, bukan datang daripada saya. Okey. Nabi kata, kalau kita keluar pada rumah, sabda Nabi SAW, kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi kalau kita baca kalimah ini, apa sabda Nabi SAW? Sesiapa yang berkata ketika dia hendak keluar dari rumahnya dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah yang tiada daya dan tiada kekuatan, tiada upaya kecuali dengan izin Allah. Maka dia dapat kelebihan apa? Dikatakan kepada pembaca itu, engkau telah diberikan kecukupan, engkau telah diberikan perlindungan dan syaitan-syaitan menjauhinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sebab itu kita orang beriman ya, kita tidak boleh lepaskan sedikit waktu kita dengan Allah. Sebab itu kita tak boleh berpada dengan
ikhtiar kita yang biasa saja. Tak cukup dengan kita hanya menjarakkan sosial, patuhi SOP, tetapi orang beriman mulutnya, lidahnya, kerana selalu minta kepada Allah lindung dia, lindung dia, lindung dia. Jadi, setiap kali kita keluar pada rumah, maka kita bacalah kalimah Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Ini saya selitkan maklumat ini kerana memang ada berkaitan dengan ayat 39 itu. Dalam masa yang sama, kita dalam keadaan yang sangat genting sekarang. Kita jangan ambil indah. Jangan kita mengambil ringan dengan musibah yang ada pada kita pada ketika ini. Dan siapa yang banyak membaca, selalu mengikuti perkembangan, kita akan tahu. Ya, sekarang ni dalam keadaan yang dunia sedang membincangkan tentang wabak ini. Okey, kita perlu takut, okey, tetapi kita orang beriman, kita percaya dah. Ingat tak kita katakan bahawa kalau Allah berkehendaki tak berlakulah. Betul tak? Kalau Allah berkehendaki dia berlaku. Kau keluarlah vaksin jenis apa sekalipun. Betul tak? Sebab tu penting kita memahami ayat Quran, kita kenal Allah. Jadi, dan memang sangat bertepatan apa yang kita bincangkan ini, yang kita tadabbur ini dengan apa yang sedang kita alami sekarang ini. Jadi, tindakan yang kedua yang kita bincang tadi, jangan tinggalkan ataupun memperbanyakkan kalimah la haula wala quwwata illa billah. Berada dalam kereta, berada pada mana kita minta Allah lindung kita. Kerana kita berada sangat kritikal sekarang ni. Okey, jadi kita kena, orang beriman, dia bukan sekadar nak minta lindung tu. Tapi secara automatik, dia akan buat pahala, dapat ibadat zikir, dapat pahala. Dapat pahala Allah beri kepada kita. Okey, kemudian, kalimah la haula wala quwwata illa billah ini juga dianjurkan kita baca setiap kali selepas solat fardu. Okey, selepas solat fardu yang kita dah sebut wirid lepas solat tu. Ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya sekali selepas setiap daripada solat 5 waktu. Perkara ini ada dalam hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Nabi baca maklumat ni. Jadi, dekat mana? Ni ucapan dia. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Sampailah hujung. Biasanya kita zikir, kita terus sambung dekat sini kan. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu, kan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya ada hadis lain, ada zikir lain yang dalam zikir itu tengah-tengahnya ada la haula wa la quwwata illa billah. Maka baca satu kali selepas solat fardu. Kita tak sempat nak ulas setiap kalimah-kalimah zikir ni, insya-Allah. Nanti kita usahakan kita buat satu modul, kita buat satu syllabus untuk memahamkan zikir-zikir selepas solat. Kita tak nak zikir hanya hafal. Hafal je, hafal. Tapi penghayatan, pemahaman terhadap zikir itu kita tidak pelajari. Sebab tu mustajabnya mana-mana zikir, mana-mana doa, dia bergantung kepada pembacanya. Jadi kalau nak lebih mustajab, nak lebih mujarab zikir itu, kalau lebih faham, maka akan bawa kepada penghayatan. Akan membawa lebih kepada keyakinan. Okey. Ini kita kena bincang kemudian.
Okey. Kemudian ketika kita terjaga di waktu malam pun diajar oleh Nabi SAW, kita membaca kalimah la haula wala quwata illa billah. Tetapi bukan baca kalimah tu saja. Dia diselitkan dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita sambung. Alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru ada kalimah tu. Wala haula wala quwwata illa billah. Dekat situ ada. Okey. Tengok apa sabda Nabi SAW. Nabi kata apa? Sesiapa yang terjaga, terbangun di malam hari. Seronok kita, bertuah kita kalau kita boleh tahu sunnah Nabi SAW. Tengok. Nabi kata apa? Kalau kita terjaga, man ta'ara. Siapa yang terjaga, kalau dia terjaga di waktu malam, dia bacalah. Jadi dekat tengah tu ada kalimah apa? Wala haula wala dekat kejap ya, saya padam. Dekat sinilah. Wala haula wala quwwata illa billah. Baca dekat situ, hadis riwayat Al-Bukhari. Itu salah satu tempat dia. Okey ya. Okey. Baru kita masuk kepada ayat nombor 42. Okey, setakat ni ada apa-apa pertanyaan? Kita dah habis 2 tindakan tadi. Okey, kita dah habis 2 tindakan berdasarkan ayat sampai nombor 41. Okey, kejap kita habis 2 tindakan. Ada apa-apa pertanyaan? Jelas tak? Perlukan mana-mana penjelasan lain? Tuan-tuan, ataupun ada yang nak berkongsi maklumat lain, boleh juga. Ada tak? Boleh dengar suara saya dengan baik tak? Boleh kita teruskan lagi? Boleh Ustaz. Okey, maknanya okey. Jadi, kita teruskan dengan okey, kejap. Mana nota baru? Kejap, 4 nota. Okey. Maka kita teruskan dengan ayat yang berikutnya untuk pagi ini adalah ayat nombor 42. Okay. Ayat nombor 42 adalah ayat yang menunjukkan bahawasanya kebun-kebun anggur, kebun-kebun kurma yang mengelilingi kebun anggur lelaki tersebut dan kebun-kebun dia yang lain, harta dia yang lain telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat nombor 42. Jadi ayat nombor 42, 43 dengan 44 ni adalah penamat, penutup kepada apa yang berlaku kepada lelaki yang kaya tu. Ya, kita kata pemilik kepada 2 kebun. Sehingga dia melekeh-lekehkan, dia merendah-rendahkan sahabat dia yang tak ada apa-apa tu. Tetapi Allah Ta'ala telah tentukan apa yang dia miliki tu sebenarnya bukanlah kekal. Dan akhirnya Allah musnahkan. Allah Ta'ala cerita pada ayat nombor 42. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okay. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Allah mengatakan dan uhita bi thamarihi,
dan segala tanaman serta harta bendanya. Dekat perkataan thamar. Thamar. Bithamarihi menunjuk kepada semua kebun-kebun dia. Okay, kebun anggur dia, kebun kurma yang mengelilingi kebun dia tu. Okay, Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala binasakan. Allah Ta'ala binasakan. Wa uhita bisamarihi, Allah Ta'ala binasakan. Okey, fa asbaha, maka lalu dia, maknanya menjadilah dia. Dia ni siapa dia ni? Dia dekat sini merujuk kepada lelaki yang kafir itu. Dia buat apa? Yuqallib, membalik-balikkan. Membalik-balikkan apa? Kaffaihi, kedua-dua tapak tangannya. Ada banyak ulasan kaffaihi ni, maknanya dia balik-balikkan tangan dia, kecewa dia. Tanda orang yang sangat kecewa, dia rasa habis kan, membolak-balik tangan dia. Dia membolak-balik tangan, membalik-balik kedua-dua tapak tangan dia ni, sebenarnya nak merujuk kepada sangat menyesal. Kenapa dia menyesal? Kenapa dia kecewa pada kebun-kebunnya? Kerana apa? Ala ma anfaqa fiha, terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakan pada kebun-kebunnya itu. Dia telah keluar banyak perbelanjaan, kan? Biji benih dia ke, kan baja ke, upah orang nak jaga kebun dia ke, kan? Lepas tu kalau kebun anggur, perlukan apa kebun anggur? Kan perlu kebun anggur, kan dia tergantung, kan? Dia mungkinlah, maknanya segala kos yang telah dikeluarkan itu, dia telah mengalami kerugian yang sangat banyak. Sebab apa? Sebab Allah musnahkan kebun-kebun dia. Okey. Yang mana kebun-kebun dia ni, Allah Ta'ala menerangkan apa yang berlaku kepadanya. Allah kata, وَهِيَ خَوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. Yang mana kebun-kebun dia tu, khususnya kebun-kebun anggur dia, runtuh para-paranya. Runtuh ni perkataan khawiyah. Perkataan khawiyah asal-asalnya dia macam ni. Khawiyah maknanya runtuh. Urushiha, para-paranya. Okey, khawiyah runtuh, urushiha, para-paranya. Okey, kita tengok penjelasan Taksim Misbah dulu. Okey. Pak Quraisyihab dalam Taksim Misbah mengatakan perkataan khawiyah bererti kosong. Manakala perkataan urush tadi itu adalah atap ataupun para ataupun rak untuk meletakkan sesuatu. Jadi kalau kita kaitkan dengan kebun tu, para-para yang dia gunakan, kalau kita dekat bawah kita guna batas, kan, batas. Ni kalau anggur-anggur tadi sangat dikaitkan dengan para-paranya. Okey, jadi perkataan khawiyah makna asalnya adalah kosong ataupun jatuhlah. Jadi kalau dikaitkan dengan kebun tadi, dikaitkan dengan runtuh. Okey. Kata Pak Quraisyihab, perkataan khawiyatun ala urushiha adalah ungkapan yang menunjuk kepada makna kehancuran yang menyeluruh. Kita pernah nampak tak rumah yang runtuh, kan? Bumbung dia runtuh, lepas tu dekat bawah-bawah dia pun runtuh. Kalau rumah dah terlalu usang, kan? Dah terlalu usang, jatuh je bumbung dia, jatuh je, maka kat lain-lain pun jatuh. Dinding-dindingnya pun menjadi runtuh. Begitulah nak disamakan dengan kebun-kebun itu, khawiyatun ala urushiha. Kebun-kebun itu runtuh para-paranya. Maknanya nak menunjukkan bahawasanya
semua itu menjadi binasa. Okey. Kemudian apabila lelaki tu dia tengok kebunnya semua telah binasa, runtuh para-paranya, dia menyesal sangat dengan dia mengatakan wayaqul. Wayaqul ni kalau boleh tuan-tuan dan puan tolong buat catatan dekat perkataan wayaqul. Wayaqul ni dia merujuk kepada fi'lul mudhari'. Dia merujuk kepada ucapan sekarang. Allah Ta'ala tak guna perkataan waqala ya laitani. Kalau kita belajar, sepatutnya dia kena kata waqala lah. Qala. Dia telah berkata waqala. Tapi Allah tak guna qala. Allah guna wayaqul. Wayaqul ni dia adalah present tense. Kata kerja sekarang. Nak menunjukkan bahawa apabila dia kata wayaqul, maknanya dia sentiasa berkata. Tambah perkataan sentiasa. Sentiasa. Okey, sentiasa. Wayaqulul, dia sentiasa cakap. Sebab dalam terjemahan, kita akan dapat memahami macam seolah-olah macam kali pertama je dia cakap. Sekali tu je dia cakap. Kan dia kata sambil berkata. Kalau kita hanya baca terjemahan, mungkin kita akan dapat memahami ketika mana dia tengok pertama kali, dia tengok para kebun anggur dia tadi tu jatuh runtuh binasa, mungkin kita ingat sekali tu je dia cakap. Mungkin tak banyak dia cakap. Tetapi kalau kita perhalusi, kita mengamati ayat ni, Allah menggunakan wayaqul. Maknanya sambil berkata tu, maknanya dia sentiasa bercakap. Dia selalu cakap lah. Selalu dia cakap. Maknanya dia sentiasa mengungkapkan rasa menyesal. Dia mengungkap rasa menyesal. Dia kata apa? Ya laitani, alangkah baiknya lah jika aku tidak lam usyrik bi rabbi ahada. Jika aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Rabbku. Maknanya dia selalu berulang-ulang cakap. Alangkah baiknya lah kalau aku ni dulu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dia cakap. Dia selalu ulang. Sebab itu berbeza penghayatan, pemahaman kalau kita hanya tengok pada terjemahan. Sebab tu Quran ni dia bukan terjemahan, ni terjemahan. Kita kena tengok pada ayat dia. Wa yaqul, maknanya dia selalu mengulang-ulang, menunjukkan rasa menyesalnya. Tentang apa? Kalaulah aku tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dulu kan. Tentulah nikmat yang dia ada Allah beri itu akan kekal. Maksudnya kekal tu bukanlah sampai dia tak mati. Maknanya nikmat tu Allah sentiasa akan adakan. Jadi daripada ayat ni kita dapat mempelajari bahawasanya kita dah nampak dah apa tindakan yang kita nak ambil. Maknanya kebun-kebun itu binasa sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Agak-agak kalau saya tanyalah. Kebun-kebun tu Allah binasakan dia kerana apa? Apa penyebab utama dia? Siapa boleh berkongsi jawapan sebenarnya? Boleh tuan-tuan beri maklumatlah sebab apa? Tuan tak dengar suara saya ke bagaimana ni? Dengar Ustaz. Dengar. Dan ayat 42 ni kan agak-agak dalam ayat 42 ni ada jawapan dia. Kenapa? Sebab penyebab utama apa yang menyebabkan
Allah Ta'ala binasa, Allah Ta'ala tarik balik nikmat kekayaan dia daripada kebun-kebun tadi sehingga Allah musnahkan. Apa penyebab utama dia? Tak ada jawapan dia. So macam mana agak-agak kita nak tadabbur ayat ni kalau kita baca ayat dia? Sebenarnya tuan-tuan tahu kan jawapan dia. Jawapan dia dekat sinilah. Jawapan dia dekat dia menyesal itulah. Kenapa dia kata alangkah baiknya, betul kata mensyirikkan Allah. Alangkah baiknya jika aku dulu tidak sekutukan Allah. Jadi penyebab utamanya sebenarnya adalah kenapa? Kerana dia telah kafir, dia telah kufur kepada Allah. Tapi dia bukan cakap sekali tau, dia cakap banyak kali. Jadi ayat ni, apabila kita baca, kita faham, kita dapat mempelajari bahawasanya penyebab utama sesuatu nikmat itu dia akan kekal. Dia bergantung kepada bagaimana kita mentauhidkan Allah. Kita baca ayat Quran, belajar Quran ni, bukan kita nak baca sekadar tahu je, tapi kita nak jadikan dia sebagai panduan. Bukan nak baca malam Jumaat, pagi Jumaat, malam Jumaat baca sebab nak elak pada Dajjal. Tapi kehidupan kita ada berbaur kesyirikan. Ataupun kehidupan kita ni memang ada melakukan kesyirikan. Kalau kita buat, memang kelebihan suratul Kahfi ini tidak akan dapat lindung kita daripada Dajjal. Sebab apa? Sebab dalam suratul Kahfi, ayat-ayatnya memaparkan tentang apa? Mentauhidkan Allah. Terang-terang kita jumpa kisah pemuda gua tu mentauhidkan Allah. Kan kita dah kupas panjang lebar. Maka di sebalik kisah pemilik dua kebun ni rupa-rupanya bukanlah sekadar nak memaparkan sudut ujian harta, tetapi di sebalik itu adanya ketauhidan, mengesakan Allah. Mungkin ada setengah orang dia melihat sudut kisah pemilik dua kebun ni dari sudut harta saja. Tetapi di sebalik harta tadi itu, ingat tak kita dah belajar tindakan sebelum ni kan? Bahawasanya harta dia yang banyak tu seperti dia memiliki dua kebun anggur, dia dikelilingi dengan kebun-kebun kurma, itu sebenarnya dari siapa? Daripada Allah. Maknanya nikmat kekayaan itu dari Allah. Okey, betul. Okey. Tetapi tuan-tuan, cuba kita faham terbalik. Kita faham terbalik itu maksudnya kalaulah lelaki ni, okey, kalau dia beriman pada Allah, dia beriman pada Allah, dia mentauhidkan Allah, agak-agak Allah Ta'ala akan kekal tak dia punya kebun-kebun anggur dia tu, kebun-kebun dia lain. Maksudnya Allah Ta'ala akan jaga tak kebun-kebun dia tu daripada kemusnahan. Kita fikir terbalik. Lelaki kan dia kata, alangkah baiknya lah kalau aku tidak sekutukan. Maknanya dibinasakan tanaman dan harta benda itu. Kena faham baik-baik dekat sini. Dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan yang ini. Itu jawapan dia. Bermakna kalau dia tidak sekutukan Allah, tentu tanaman dan harta bendanya tidak akan binasa. Okey, jelas. Secara tidak langsung, kita dapat belajar tentang apa? Okey, kita dapat belajar tentang sebenarnya ada dekat pengajaran. Tapi saya letakkan dulu. Saya tak nak bagi tuan-tuan apa kehilangan pemahaman tentang kenapa lelaki tu dia cakap yang laitani. Tempat tu dia kena kaitkan dengan maklumat awal dengan maklumatnya di bawah. Okey. Jadi dekat sini
Sebab tu saya letak nanti dekat pengajaran dia. Dekat pengajaran dia nanti, kita letakkan tentang ni. Kita letakkan tentang apa? Saya tak letakkan, tapi tentang tulis. Tentang tulis. Letak kat sini. Maknanya di sini. Jadi dia punya ayat dia begini. Okay, ya? Ni sangat berkaitan dengan kita ni. Memang kita kena ambil maklum ni. Okay, maknanya macam ni. Nikmat. Okay. Nikmat. Okay. Dia bergantung dengan apa? Dia bergantung kepada, kita tahu nikmat tu dari Allah. Betul tak? Kan? Nikmat tu dia dari Allah. Kalau kita dah kupas, Masya Allah. Ingat tak sebelum ni kita pernah belajar yang Allah kata, kami. Ingat tak Allah kata, kami jadikan, kami kelilingkan, kami alirkan. Masih ingat lagi tak? Siri 23 tak silap saya. 23 ke 22? Saya pun dah lupa lah. Ada kan Allah kata mula-mula ayat kan? Kami jadikan, kami alirkan, kami kelilingkan, nak menunjukkan bahawa kebun-kebun itu ialah dari Allah. Maknanya nikmat tu dari Allah. Jadi kita dah kupas dekat tindakan selepas tadabbur. Kena tengok balik penutan yang lalu. Nikmat tu dari Allah. Bermakna, okey. Kalau kita esakan Allah, okey, kita esakan Allah. Okey, esakan Allah. Okey. Nikmat tu macam mana Allah akan buat? Dia ada dua. Nombor satu, Allah boleh kekalkan nikmat tu. Kan sebab kita mengesakan Allah. Allah boleh kekalkan. Okey, ini kalau kita belajar tentang nikmat maksudnya macam mana nikmat tu kita nak kekalkan. Salah satunya adalah esakan Allah. Nombor dua, Allah Ta'ala boleh bagi tambahan nikmat. Allah boleh tambah nikmat tu. Allah boleh bagi tambahan nikmat. Dua. Allah boleh kekalkan nikmat itu dan Allah boleh bagi tambahan nikmat itu. Lelaki ni kalau dia tidak syirikkan Allah, dia esakan Allah, Allah boleh tambah lagi nikmat kepada dia. Ataupun Allah kekalkan nikmat yang sedia ada. Tetapi sebab dia tidak mahu esakan Allah ni lah, dia mensyirikkan Allah Ta'ala ni lah, Allah Ta'ala musnahkan nikmat. Allah musnahkan nikmat. Maka habislah nikmat tu. Okey, boleh faham tak daripada ayat ni? Boleh faham? InsyaAllah Ustaz. Ini dia panggil tindakan dia. Oleh sebab itu, ada dua nikmat besar yang Allah bagi dalam hidup kita. Apa? Nikmat kat Malaysia ni nikmat besar apa? Apa dua nikmat besar negara Malaysia yang tercinta ni? Ambil maklumat tu dalam surah Li'ila fi Quraish. Apa dua nikmat tu? Tuan-tuan tak tahu nikmat Malaysia ni apa? Malaysia. Apa dua nikmat besar? Dalam surah Quraish, dua nikmat besar. Nikmat, pertama aman. Tenteram. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khaufin, kan? Satu nikmat aman, satu nikmat apa? Nikmat kita cukup makan. Nikmat tak lapar. Nikmat dah cukup makan. Malaysia ni, ya Allah, lebih daripada dua ni, kan? Kita dapat nikmat aman. Kita tak macam orang Palestin, betul tak? Kita cukup je makan. Kadang-kadang sampai melebih-lebih makanan. Sayur pun naik, subanan naik. Itu tak apalah. Bab lain. Tapi cukup tak makan? Cukup lagi kita makan, betul tak? Kan, dua nikmat ni sebenarnya kalau kita nak kekalkan, kita kena buat apa?
Bersyukur. Kita bersyukur tu macam mana? Bersyukur tu dia punya tindakan dia, tapi macam mana bentuk syukur itu ditunjukkan. Ambil balik surah Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Apa Allah kata? Dekat Li'ilafi Quraisy tu ada jawapan dia. Syukur tu ditunjukkan dengan bentuk apa? Cuba baca surah Li'ilafi Quraisy. Menyembah Allah. Allah katakan فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ hadzal bait. Kan Allah kata, maka kalian semua sembahlah Rabb Tuhan, Rabb rumah ini, iaitu Kaabah. Allah kata, maka sembahlah, itakanlah, ibadahkanlah Rabb Tuhan rumah ini. Maknanya apa? Allah suruh esakan Allah. Waktu tu kalau belajar, walaupun surah itu cerita orang Mekah, okey, yang mereka ada Kaabah, kan, dia kaitkan dengan kisah tentera bergajah lah. Tadi Allah Ta'ala sebut. Jadi sebab kau dah aman, engkau dapat cukup makan, maka engkau esakan Allah, sembahlah Tuhan rumah itu. Jadi, aman dengan cukup makan ni, kita panggil dia nikmat. Betul tak? Okey. Lelaki yang dalam suratul Kahfi itu, dia dapat nikmat apa? Dia dapat nikmat kebun-kebun dia, harta dia, pengikut dia. Tetapi dibinasakan oleh Allah. Sampai dia membolak-balik tangan dia. Dia nyesal sangat. Sebab apa? Sebab dia tidak mengesakan Allah. Apabila tidak esakan Allah, jadi apa? Cukup makan tu boleh jadi tak cukup. Aman tu boleh hilang. Jadi kita ambillah lawan dia. Maksudnya kalau kita esakan Allah, Allah bagi nikmat aman, cukup, maka syukur kepada Allah dengan esa kepada Allah. Jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Jadi, dapatlah jawapan dekat sini. Kenapa dia selalu menyesal? Menyesal, dia cakap, kalaulah aku tidak sekutukan, alangkah baiknya jika aku tak sekutukan Tuhanku dengan sesuatu, alangkah baik dia. Dia ulang, sebab tu dia kata, wa yaqul. Jadi, kita jangan, apabila kita belajar dalam tadabbur, maka kita kena menghayati ayat ni dengan kita mengambil sesuatu pengajaran. Jadi, saya dah letakkan dekat tindakan. Ini dekat nota tu saya memang terlepas pandang. Maafkan saya. Saya terlepas untuk meletakkan tindakan ayat 42 ni. Tindakan dia pertama apa? Iaitu tindakannya adalah, okey, kita nak kekalkan nikmat yang Allah beri dengan kita mengesakan Allah. Ataupun kita kata mengesakan Allah, okey, untuk mengekalkan nikmat yang sedia ada. Kalau rakyat Malaysia tidak berubah, okey, kalau kita masih dalam keadaan leka lagi, Malaysia ni banyak juga orang kita duk nampak, kita tak nampak ajaran sesat, kita tak nampak pemikiran-pemikiran yang boleh bawa kepada kekufuran, ya. Maka kita bimbang, nikmat yang selama ni Allah bagi keamanan, nikmat cukup makan, Allah Ta'ala boleh ambil. Jadi itu penting. Apa pun tindakan kita, mesti mengesakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita dah nampak dekat sini kan? Kita dah nampak dekat sini jawapan. Sebab itu, kisah ini sangat berkaitan dengan Dajjal. Sangat berkaitan dengan Dajjal, sangat berkaitan. Sebab apa? Sebab Dajjal, tujuan utamanya Allah Ta'ala utuskan adalah untuk menguji manusia sama ada mereka nak beriman kepada Allah ke nak beriman kepada Dajjal. Maka diletakkan cerita ini di dalam suratul Kahfi adalah ingin menyampaikan maklumat itu berkaitan dengan melindungi diri kita daripada fitnah-fitnah. Jadi apabila kita baca cerita, sesuatu cerita, jangan sekadar tahu
fakta, ceritanya macam ni. Bukan tahu sekadar nak tahu cerita, tetapi dan sebalik cerita itu, apa yang perlu kita lakukan. Oleh sebab itulah tuan-tuan, kami di Akademi Tadabbur Malaysia, kami buat satu kelas bersiri, kuliah bersiri setiap Selasa, belajar tajuk bahaya-bahaya syirik. Supaya kita ini mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah. Syirik tu jangan nampak hanya pada sebab patung-patung. Syirik boleh berlaku pada perkataan, syirik boleh berlaku pada cara berfikir, syirik boleh berlaku pada kepercayaan. Jadi ikutilah kelas tersebut di waktu petang. Cuma cabaran dia petang. Pukul 3 suku petang. Jadi ikuti. Sebab tu modul-modul disusun, dia berkaitan dengan satu tajuk kepada satu tajuk kepada satu tajuk. Okey. Dah selesai. Jadi kita pergi kepada ayat nombor 43. Ayat nombor 43, setelah kebun tadi telah binasa, habis semua harta lelaki itu, maka Allah memberitahu kita pengajaran. Ayat 43 dengan ayat nombor 44 dia sebenarnya dah seperti Allah menyelipkan pengajaran daripada kisah lelaki itu. Allah Ta'ala sambung balik tentang kebinasaan tadi itu. Maka Allah mengatakan, walam takul lahu fi'atun yanfurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Okey, tengok terjemahan dia. Okey. Walam takul lahu fi'atun. Dan dia ni siapa? Dia ni adalah lelaki yang kafir itu. Tidak ada golongan yang boleh menolongnya. Fi'atun adalah golongan. Yansurunahu, yang boleh menolongnya. Okey, Allah mulakan terlebih dahulu memberitahu lelaki yang kafir itu, yang semasa di dunia kebun-kebunnya telah dibinasakan itu, kata Allah. Allah kata kalau dah binasa, tak ada siapa pun, mana-mana fi'atun, golongan yang boleh menolong dia. Min dunillah, melainkan Allah je yang boleh tolong dia. Wa ma kana muntasira, dan dia pula tidak dapat membela, menolong dirinya sendiri. Okey. Ambil sedikit waktu sebelum kita tamatkan. Okey, ayat ni cuba kita amati betul-betul. Okey, kita perhalusi ayat ni. Kita tengok Kalau kita lihat pada ayat ni, saya telah letak garisan merah ni. Okey, supaya kita dapat dua info dalam. Ada dua maklumat tentang pertolongan. Okey. Ayat pertama, bukan ayat pertama. Dalam ayat 43 ni, dia ada satu maklumat ni. Pertolongan daripada pihak lain. Okey, faham baik-baik kat sini. Okey, kalau kita baca pada ayat sampai pada ayat min dunillah, kita akan dapati bahawa pertama Allah bagi tahu lelaki tu tak ada pihak, mana-mana pihak yang boleh tolong dia. Betul tak? Okey. Lepas tu Allah cerita yang kedua, dia tu sendiri tak boleh tolong diri dia sendiri. Kita tinggal huruf I kat sini. Okey, faham tak dua cerita ni? Fahamkan dulu dekat sini. Okey. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan kepada memperhalusi ayat ini. Okey. Kalau kita masuk sesi tadabbur, dia sebenarnya bukan pada nak ambil pengajaran tu saja. Tetapi
dekat sisi penghayatan ni, dekat tadabbur ni, kita kena pergi melihat kehalusan dia. Kita amati betul-betul ayat ni. Okey, begini. Kalau kita tengok kan, dekat ayat ni, mungkin kita akan bertanya, kalau Allah Ta'ala tak bawa lah ayat ni, contoh kalau Allah tak ada bawa ayat ni kan, Allah berhenti saja sampai ayat ni, sampai tak maksud dia. Contohnya kalau Allah kata, walam takul lahu fi'atu yansurunahu min dunillah. Kan? Kalau Allah kata, maksudnya kalau Allah tak ada ayat ni. Tak adalah ayat ni. Okay. Sampai tak maksud, yang lelaki tu memang dia pun tak boleh tolong diri sendiri. Kan Allah kata, dan dia tidak ada golongan yang boleh menolongnya selain daripada Allah. Maknanya, sampai tak maksud ataupun boleh bawa tak maksudnya lelaki tu pun dia tak boleh tolong diri sendiri. Faham tak maksud saya soalan saya ni? Dia kalau orang tak boleh jawab ni, saya tanya salah tau. Faham tak maksud dia? Maksud dia, kalau Allah Ta'ala dah cakap, tak ada pihak lain yang boleh tolong dia, maknanya, dia sendiri pun tak boleh tolong, betul tak? Kalau dia sendiri, kalau orang itu ada kekuatan, kenapa dia minta tolong orang lain? Betul tak? Okey. Orang lain pun tak boleh tolong dia, maknanya apa? Maknanya, dia pun tak boleh tolong diri dia sendiri. Faham tak maksud dia? Faham, Ustaz. Jelas tak? Okey. Saya sebenarnya saya nak bawa tuan-tuan kepada melihat kenapa Allah Ta'ala nak kata dia pun tak boleh tolong diri dia sendiri. Sedangkan kalau tak ada ayat ni, dah sampai dah maksud dia sebenarnya. Di sini. Kalau saya tak tanya, kalau kita tak ulas, mungkin kita tak akan nampak kenapa Allah guna wa makana muntasira. Okey, sebenarnya kan. Okey. Jawapan dia Allah Ta'ala nak sesuaikan, nak kaitkan dengan tindakan dia. Dia macam ni. Macam ni Apabila seseorang dapat binasa, dapat binasa, ataupun dia dapat azab, azab Allah bagi tu suka-suka ke? Nak tanya. Azab Allah bagi ni suka-suka Allah nak bagi ke? Atau ada penyebab? Penyebab. Ada penyebabnya. Mesti ada penyebab. Okey. Penyebab dia ada. Mesti ada buat sebab. Okey. Sebab tu orang yang dapat azab menunjukkan Allah ni adil. Orang tu patut dapat azab. Maknanya ada penyebab. Okey. Ada penyebab. Penyebab ni maknanya ada perangai, ada tingkah laku, ada ucapan, ada perkara yang telah menyebabkan Allah bagi kebinasaan. Okey, faham ke dulu? Okey. Jadi kenapa Allah Ta'ala menyebutkan dia tu sendiri tak akan dapat tolong diri dia. Kenapa? Kenapa Allah nak cakap dia tu pun tak akan dapat bela dirinya sendiri? Maknanya dia tak dapat bela dirinya, maknanya ada kaitan dengan sebelum ini dia pernah cakap dia boleh bela dirinya sendiri. Faham tak? Faham tak ayat ni? Maksud saya begini. Okay, saya kena jelaskan. Pelan-pelan kita belajar. Dah nak habis ke 12 dah ni. Ya Allah. Okey. Kenapa buat sini? Okay, begini. Jawapan dia adalah jawapan dia begini. Jawapan dia dekat sini. Cuba tengok sini. Tengok ya. Tengok baik-baik. Waktu dekat ayat nombor 34. Okay, ayat 34 Ayat 34. Kita dah belajar dah sebelum ni.
lelaki ni dia pernah cakap apa? Dia pernah cakap, ana aksaru minka malan wa a'azzu. Dia cakap apa? Dia kata aku ni ana aku. Okey. A'addu aku. Nampak tak? Dia kata keakuan. Maknanya dia mengaku. Dia ni, aku ni dia cakap dekat siapa? Dia cakap dekat kawan dia. Tengok dia kata apa? Faham Dia kata aku lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikutnya. Maknanya dia kata apa? Ada orang boleh jaga aku lah. Aku ada ramai pengikut lah. Aku ada ramai pengawal lah. Aku ada. Dia kata aku kan. Oleh kerana ketika mana dia cakap dekat kawan dia seolah-olah dia ni ada segala-galanya, sampaikan dia kata aku, oleh kerana itulah Allah datangkan ayat ini, wa ma kana muntasira. Nampak tak hubung kait dia? Kenapa Allah Ta'ala nak kata, dan dia pula tidak membela dirinya sendiri. Dia sendiri tak boleh tolong diri dia. Kenapa Allah cakap macam ni? Kerana sebelum ni dia pernah cakap apa? Aku. Faham tak? Faham tak? Kenapa? Sebab ayat 39 sebelum ni, dia cakap dekat lelaki tu seolah-olah dia ni kuat. Dia ada segala-galanya kan? Tetapi setelah Allah binasakan kebun dia, dia sendiri dah tak ada dah. Aku-aku yang sebelum ni dah tak boleh buat apa dah aku-aku ni. Itu Allah sebut kat sini. Okey, faham tak? Faham kan? Okey, satu lagi. Sebenarnya saya nak tuan-tuan menghayati ayat dia ni tentang macam mana Allah Ta'ala boleh sebut seperti ini. Okay, kita tengok satu lagi. Okay, cuba tengok perkataan yang surunahu. Tengok yang surunahu. Yang surunahu ni sebenarnya dia menggunakan kalimah bilangan banyak, jama' plural. Okay, Allah kata dia tidak ada golongan yang boleh menolongnya. Sepatutnya ada perkataan beramai-ramai menolongnya. Tapi tak ada beramai-ramai tu. Kalau kita baca terjemahan, kita soalan nampak, kita tahu, oh, dia seorang, tak ada orang boleh tolong dia. Yang surunahu ni. Sebenarnya, kalau ikut asalnya, dia kenapa Allah tak guna ni? Sepatutnya, kan dia seorang. Dia seorang tak dapat tolong. Kenapa Allah Ta'ala bagi menggunakan ramai? Walam takul lahu fi'atu yansuruhu. Kalau sebenarnya yang ini. Kalau nak ikut seorang, maksudnya dia tak dapat ditolong, sepatutnya yansuruhu. Tapi kenapa Allah guna yansurudahu? Ada beza tak? Yansuruhu dengan yansurunahu. Kita kalau belajar tadabbur, saya beratkan sikit untuk kita ambil juga maklumat dari sudut penggunaan patah perkataan. Okey. Jadi dekat sini, kenapa Allah tak guna ini? Kenapa Allah guna ini? Kerana, jawapan dia dekat bawah tu. Kerana sebelum ni dia cakap apa? Ingat tak dia cakap? Dia kata apa? Nafara. Sebelum ni kan dia cakap, dia ramai apa? Pengikut yang ramai. Nampak? Kan sebelum dia kata, dia ada pengikut yang ramai. Apabila dia cakap dia ramai nafara, dia ramai pengikut, oleh kerana itulah Allah mengatakan yang ramai itulah tak boleh tolong dia. Sebab tu Allah guna yang nahu dalam bilangan banyak, dalam bilangan jamak. Kenapa Allah guna bilangan banyak? Sebab sebelum ni
Dia dakwa, dia ada apa? Dia ada nafara. Dia ada ramai. Nafara. Okay, jelas. Faham tak maksud dia ayat? Kenapa Allah nak kata dia tak boleh tolong diri dia sendiri sebenarnya? Kerana sebelum tu dia ada menunjukkan dia itu aku. Kan? Maka Allah kata, yang kau cakap aku sebelum ni pun tak boleh aku dah. Begitulah jawapannya sedikit. Okey. Kita dah habis ayat nombor 43. Baru kita akan masuk pada ayat nombor 44. Tapi ayat nombor 44 saya tak dapat nak menerangkan dengan lebih lanjut sebab ayat 44 ni saya nak bawa minggu depan. Saya nak ajar tuan-tuan satu lagi maklumat tambahan. Kalau nak tadabbur ayat, kalau ada kemampuan belajar jenis-jenis menyebut bunyi ayat. Contohnya macam ni. Kalau ayat ni kita baca hunalikal walayatu lillahil haqq. Sebenarnya ada qiraat lain yang betul bacaan dia. Hunalikal wilayah. Hunalikal wilayatu. Tuan-tuan jangan pula mufaraqah pula, jangan tuan-tuan tegur pula. Salah kau baca ayat. Sepatutnya baris atas waw tu. Sebenarnya ada qiraat lain dia baca hunalikal wilayatu lillahil haqqu. Ada baca haqqi. Minggu depan saya akan terangkan. Saya nak bagi satu maklumat tambahan lah. Sebab dalam tadabbur bukan sekadar kita tengok pada bacaan yang kita selalu baca, tapi kadang-kadang penambahan ilmu qiraat memberikan satu penambahan maklumat lain. InsyaAllah nanti kita akan ulaslah. Waktu dekat nota tu kita kata al-wilayah dengan al-walayah. Jadi kalau orang baca wilayah, jangan kita kata salah. Hunalikal wilayah. Lepas tu perkataan walayah ni tuan-tuan cari dalam Quran. Dalam surah apa lagi yang pernah menggunakan perkataan wilayah ataupun walayah? Kita cari jawapan tu. Minggu depan kita nak tanya. Dalam surah apakah yang lain selain Al-Kahfi yang ada guna perkataan walayah? Okey. InsyaAllah ni saya kupas minggu depan. Jadi minggu depan kita habiskan kisah pemuda ni. Lepas tu kita masuk ayat lain. Lepas tu kita pergi kepada tindakan. Baca dulu nota ni. Okey. Tindakan 1 dengan tindakan 2. Jelas. Dapatkan maklumat ni. Baca dulu untuk pengisian pada minggu hadapan. Okey. Setakat ni ada apa-apa pertanyaan? Penjelasan? Memerlukan apa? Jelas tak? Atau perlukan apa-apa? Kalau nak berkongsi maklumat pun tak apa. Okey. Ada maklumat lain nak kongsi atau ada pertanyaan? Kalau tiada, okey, kita jumpa insya-Allah sekali lagi pada minggu depan, siri yang ke-26 lah. Jadi pagi ni siri yang ke-25. Okey. Ada tak yang tak dapat nota? Ada tak siapa-siapa yang tidak mendapat nota? Ada ke? Ustaz, Ya. Ustaz, siri 24 tu yang mana? Yang la haula wala quwata illa billah tu ke? Ya. Siri 24 tu sepatutnya yang ni. Tapi saya bukan siri 24 tu minggu lepas. Tapi guna nota yang Yes, sama. Siri 24 minggu lepas menggunakan nota yang telah diberikan pada siri 23. Faham Okey. Cuma ada nota tambahan untuk minggu lepas tu saya tak bagi, nanti saya bagi dekat nota ni. Dekat nota yang ayat ni. Ayat yang hadis tadi tu. La haula wala quwwata illa billah ni. Ayat ni bermula pada ni tak ada. Kan? Insya-Allah nanti saya
saya asingkanlah, kita letakkan di nota siri 24. Ya, semoga tak ada kekeliruan di situ. Saya minta maaf ya, sebab kesalahan saya sendiri, saya tidak mengedarkan nota tambahan ni. Okay, sebab tu saya pun tengok dekat Google Drive tu, mana pula nota siri 24 ni? Rupa-rupanya saya belum beri nota tu sebenarnya. Diletakkan di dalam Google Drive. Saya minta maaf ya atas kelemahan, kekurangan saya dalam saya membimbing tuan-tuan dan puan-puan, ataupun dalam saya menyediakan bahan-bahan mengajar untuk memudahkan pengisian kita. Saya mohon ampun dan maaf ya. Kerana Akademi Tadabbur ni kita memang tidak ada mempunyai staff. Kita memang tak ada staff. Jadi semua kita buat sendiri. Jadi nota tu saya sangat dibantu oleh isteri saya sendiri yang tolong memasukkan nota tu dalam link. Jadi kalau saya tak beri, tak masuklah nota tu. Jadi saya mohon ampun dan maaf ya atas kelemahan, kekurangan daripada pihak Akademi Tadabbur Malaysia. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu depan. Jadi malam ni kalau ada kesempatan ya, malam ni jika ada kesempatan kita jumpa untuk sambungan kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi mussalatu wassalam. Kita telah tukar daripada hari Ahad kepada hari Sabtu. Ya, jadi malam ni sambungan siri kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi mussalatu wassalam, yang kita akan menghabiskan beberapa lagi baki ayat yang cerita tentang As-Samiri yang telah menyesatkan Bani Israel dengan membuat anak patung lembu daripada perhiasan-perhiasan yang telah dileburkan di dalam api. Jadi kita akan tengok apa yang berlaku kepada Bani Israel tu. Macam mana mereka nak bertaubat. Mereka perlu buat apa. InsyaAllah kita jumpa pada malam ini bagi siapa yang berkelapangan. Aqulu qawli hadza. Minta maaf, saya terlupa nak bagi tahu. Okey. Minggu depan tiada kelas ya untuk Suratul Kahfi. Mohon maaf, saya terlupa. Minggu depan untuk kelas Suratul Kahfi tidak dapat diadakan. Ya, tidak dapat diadakan kerana saya terlibat dengan wali matul urus ahli keluarga saya. Jadi saya tidak dapat untuk menyambung pada minggu depan untuk siri yang ke-26 Suratul Al-Kahfi. Jadi saya minta maaf banyak-banyak, saya maklumkan awal-awal. Okey, kalau tuan-tuan nak ikuti perkembangan jadual kelas tertangguh dan sebagainya, saya sangat galakkan tuan-tuan berada di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Kerana penangguhan kelas akan dinyatakan di poster. Kalau kelas ditangguhkan, kita akan nyatakan kelas malam ini, kelas pagi ini ditangguhkan. Itu maklumat bagi tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak ikuti, bagaimana nak mengetahui perjalanan kelas-kelas yang sedia ada, nak tahu penangguhan kelas ataupun nak mengetahui kelas-kelas baru. InsyaAllah kita akan ada kelas baru pada malam besok. Dan akan ada lagi beberapa kelas baru. Ya, kita akan buat insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.